To the webinar, you have entered as an attendee in listen-only mode. 90%, baru 90% tapi cerita tu adalah cerita yang positif, cerita yang bagus. Setakat ni memang ramailah yang rakan kita tadi tengok, ramai yang spam sell gold tadi. Okey, ramai yang sell gold. So ini antara yang bagus. Untuk gold tu sendiri, untuk gold jatuhlah sedikit dan nampaknya jauh lagi kemungkinan dia akan turun untuk sekarang ni. Selepas dia breakout daripada trend line yang agak panjang, trend line ni dia breakout dan sekarang dia tengah test. Ini kilang terbesar dunia keluarkan ubat-ubatan. Betul. Dia industri healthcare lah, antara company-company besar. Dia bagi headline tentang cerita pasal COVID. Dia dah jumpa kepada mungkin vaksin yang dicari-cari oleh kita. Dicari-cari kalau benda ni betul-betul berguna dan betul-betul proven, kita akan nampak market akan kembali ceria, akan kembali positif gila. GBP naik sama ke vaksin juga? Tak, dia lebih kepada macam ni currency yang terlibat seperti currency JPY, USD. Tengok JPY jatuh teruk, USD pun sebenarnya jatuh juga. Tadi dia dekat sini. Dan currency New Zealand, Australia, Kanada dalam keadaan yang agak positif semasa. Walaupun kes COVID semakin meningkat, kalau kita lihat daripada headline, kita tengok di Europe ada beberapa negara, UK dah bermain dengan 20,000 kes sehari. GBP JPY jatuh teruk tadi. Andri, GBP JPY tak jatuh dia terbang tau. GBP JPY dia tak jatuh, dia terbang. Dia bukan jatuh, ini terbang bang. Ni terbang. GBP JPY agaklah naik dalam beberapa pip. 100 pip 100 pip. 100. Alright. Azlina. Ada siapa-siapa yang trade gold? Gold jatuh baru berapa minit ni? Tadi news pukul 8 rasanya. Betul-betul ngam-ngam news pukul 8, pukul 7.58, 7.59 ada news dan kita nampak JPY sendiri terjejas, JPY pun jatuh dan kita boleh nampaklah sendiri dekat currency kita. Okey, ni kita nampak dan kalau contohnya siapa yang nak masuk terpulang sebab benda dah jalan, market dah bergerak kepada news tu, dah react pada news tu dan kita nak tengok nanti. Apakah next cerita dia? Adakah benda tu memang betul-betul positif? Sekarang ni dia tengah test resistance minggu lepas punya high. Okey. Jom kita masuk satu-satu currency yang kita boleh lihat pada hari ni. Euro USD tak ada apa-apa pergerakan yang terlalu dahsyat. Cuma start minggu ni sebenarnya dekat Euro banyak negara-negara besar start macam kita lah PKPB. Maksudnya bisnes jalan tapi ada restriction lah. Maksudnya tak boleh kena pakai mask, kena jaga jarak. Ada beberapa kawasan yang kena tutup. Kedai-kedai tak boleh terlalu rancak. Itu yang berlaku sekarang. Maksudnya tak ada perhimpunan lah apa benda semua sekali. Dekat beberapa negara. Salah satunya Jerman, Itali, Perancis, Belgium, tu yang berlaku sekarang. Tapi disebabkan news tadi, news yang agak positif kepada sentimen pasaran, kita nampak JPY on the spot jatuh terus dan merupakan currency yang paling lemah pada hari ini. Okey, Euro USD 0.06 tinggi sikit berbanding harga buka. GBP USD naik sikit daripada harga buka tadi, harga buka pagi tadi. USD JPY naik, sebelum ni bermain di bawah 104 dan disebabkan news tadi kita nampak USD JPY naik 104.3, 100 pip naik. Okey, USD Kanada jatuh 0.37% untuk semasa dan USD CHF 0.24 mengalami kenaikan, maksudnya USD sedikit positif.
Okey, AUD USD jatuh jatuh pula, naik 0.64% untuk semasa, dan NZD USD naik juga 0.70. New Zealand merupakan currency yang paling perform pada hari ini. Euro GBP tak ke mana, tergolong antara currency pertengahan. GBP JPY melompat sebanyak 1% pada hari ini. Okey, daripada open price pagi tadi, kita ada baru selesai election, dan senang cerita dah diumumkan lah siapa yang menang antara Biden dan juga si Trump. Trump kalah, tapi Trump tak nak mengaku kalah. Dan kalau berdasarkan daripada pilihan raya tu, jelaslah Biden mendominasi pula. Maksudnya race tu antara fight dan diumumkan Biden menang. Dan ramai yang menjangkakan ada gap, tapi biasa saja sebab market dah pricing in benda tu, kemungkinan memang Biden akan menang. Dan pasaran pada pagi ni lebih positif, dan sejak waktu Asia masuk waktu Euro, dan juga pada sebentar sahaja tadi ada news mengenai dua company besar di US yang mengumumkan tentang vaksin dia. Okey, vaksin dia nampaknya kita nak lihat kadar keberkesanan dia. Okey, dan setakat ni pasaran dalam keadaan lebih positif. JPY lemah. Okey. JPY lemah, CHF lemah, USD pun antara currency yang lemah, tapi paling lemah adalah JPY untuk semasa. Disebabkan news tu juga, kita nampak komoditi seperti minyak naik tinggi, walaupun kalau kita lihat ada headline yang mengatakan tentang Libya yang kembali beroperasi seperti biasa, dan Arab Saudi memberikan satu jaminan kemungkinan besar pasaran akan terus, maksudnya pasaran minyak akan terus stable walaupun Libya kembali beroperasi seperti biasa. Okey, gold jatuh sebanyak hampir $50 daripada paras tertinggi, $50. Okey, dekat minyak, dekat gold tadi. Mana gold? Okey. Alright, gold meneruskan perjalanan dia ke bawah untuk semasa. So, inilah yang kita boleh nampak kesannya direct kepada dekat ni dekat currency kita, dekat komoditi, dekat pasaran, daripada news tadi. Okey. So apapun, tahniah kepada siapa yang dapat mencuri sikit dekat ni dekat gold. Siapa yang mencuri tadi sell kat gold, alhamdulillah, bagus. So kita dah sampai ke kawasan boleh kita kategorikan satu level yang price akan tengok adakah dia boleh terus turun ataupun dia melakukan rejection. Betul-betul dekat kawasan ni. Okey, kat kawasan resistance become support. Sorry saya baru masuk, apa kesan tadi? Tadi ada news tentang ni korang boleh tengok kat sini. Restricts tu. So on vaccine optimist. Ni company ni, antara company yang menjalankan study research tentang vaksin ni. So benda tu agak positif kepada pasaran pada ketika ini, dan market melompat-lompat naik, positif betul. So memang tak disangkal lagi, memang positif lah cerita tadi. Okay. Alright. So tahniah lagi sekali. Untuk JPY merupakan currency yang paling lemah untuk setakat ni. Dan kesannya berapa lama, saya tak pasti mungkin akan ada sedikit reda. Okey, pastinya akan sedikit reda sebab market akan cuba absorb news tu dulu, dan sampai satu masa dia akan settle down. Alright. Setakat ni memang tengah terjun lah. Tengah terjun. Ni memang berapa pip 50 pip lah. Daripada 50 pip pula, $50. Daripada paras tertinggi hari ni 65 dan turun lagi untuk semasa. So tahniah kepada siapa-siapa yang berjaya untuk gold. Kian ada masuk gold, Wimun. Malam ni Atih. Tengok sharp movement turun. Okey, untuk gold memang gembira betul lah siapa yang dapat gold. Okey.
Tak ada. Tak ada. Saya pun tak trade gold. Okey. Jom kita lihat kepada kita punya, ya, mana saya punya Excel tak buka lagi. Kita buka. Saya tak buka. Boleh. Alright. So ini yang kita ada, apa yang kita boleh nampak, ini adalah hasil pada minggu lepas. Dah close tadi. Dah close tak payah cerita lah. Tapi untuk gold tadi memang meriah straight jatuh tu yang tanpa apa dia kata, tanpa segan silu dia terjun terus direct. Alright. So ini yang berlaku. Alright, ni minggu lepas. Minggu lepas apa yang kita plan, JPY, GBP JPY, AUD JPY, adalah sedikit positif di pasaran yang kita dapat untuk 3 trade idea utama yang kita fokuskan pada minggu lepas. Okey, siapa yang hold memang keparit sebab minggu ni kita tak ada peluang untuk buy JPY lagi. Lagipun baru news tadi nampaknya JPY merupakan currency yang paling lemah untuk semasa. Okey, untuk minggu ni apa yang kita plan adalah untuk buy AUD, buy New Zealand dan sell USD dan juga CHF. Itu yang kita ada. Okey, inilah yang kita ada untuk semasa. Alright, so kita tinggal padankan JPY lemah sebab apa? Ni. Okey, benda ni. Pakai pasal benda ni. Pukul berapa Oh, 7.45 tadi. 7.45 7.45 tadi ada news tentang benda ni lah, tentang vaksin. Okey, tentang vaksin yang nampaknya semakin dekat lah untuk kita dapat apakah vaksin yang paling berkesan untuk rawat coronavirus ni. Setakat ni inilah dia 90%. Boleh prevent. Maksudnya kita ada peluang 10% lah. Walaupun orang batuk tu boleh elak-elak sikit lah. Batuk depan muka pun 10% je. Kita akan terkena jangkitan. Okey, ni untuk news yang tadi. Tengok semua pasaran, rasa pasaran saham ni melompat-lompat ni. Boleh tak buka? Okey. Dekat apa tadi buka? Dekat ni news tadi. Portfolio. Rasa positif teruk. Okey, waktu Asia memang positif. Waktu Euro. Kita tengok macam mana waktu Euro. Okey, tengok lebih daripada 5% melompat. Alright. 5% dia naik. So memang positif teruk memang positif betul untuk semasa. Sentimen pasaran pada ketika ni semua takut pasal COVID. Dan apabila keluar news tu yang menunjukkan benda yang positif, so kita nampaklah dia dalam keadaan menaik sekarang semua sekali. Okey, semua sekali dalam keadaan yang menaik, dalam keadaan yang positif. Positif betul ni ni bukan positif main-main ni. Sekarang memang dalam keadaan positif. Okey, jom kita lukis-lukis sekejap apa trade idea yang menarik untuk kita lihat. Alright. Boleh? Sekejap saya kena silent phone. Okey. Kejap ada orang pula PM. Okey, dah So, siapa yang nak join tak boleh dengar kan? Ni satu resistance. Jom kita masuk kepada trade idea kita, AUD USD. AUD USD kita nak cari peluang buy dan sekarang harga dah dekat atas dah.
Aura, kelas online pula sekarang ni Sifu. First time join webinar. Okey, Andri, selamat join webinar. Selamat bergembira. Okey. Untuk tengok JJ tengah terbang ni bang. Dia bukan tegur. Untuk JJ memang tak ada market tengah ni maksudnya kalau nak sell janganlah sell sekarang. Ni market tengah gembira naik ni. Market tengah bergembira naik ke atas sebab cerita tadi. Maksudnya market tengah react kepada news tadi. So apa pun kita tengok pada price action, kalau apa pun kita nak sell ke nak buy ke, kita tengok pada price action. Ada tak price action yang menyokong untuk kita sell ataupun nak buy. Okey, jom kita masuk AUD USD. AUD USD. AUD USD kita nak cari peluang buy, tapi harga dari ke atas. Okey, kita hanya marking level dululah. Kalau macam itu kita marking level. Sekarang harga tengah naik dan dia tengah test kepada satu resistance yang terdekat. Okey, dan next resistance kita dah markingkan. Hanya ada satu support di bawah dan juga ada satu resistance become support dan yang paling bawah sekali adalah di sini. So kalau kita cari peluang untuk buy, saya tak berminat untuk buy sekarang sebab dia harga atas. Kalau saya nak buy pun saya akan tunggu harga membuat correction macam ni. Okey. Dia turun dulu sampai ke bawah. Dapat ada correction pattern macam ini ke, baru saya akan cari peluang untuk buy. Semasa tak ada. Dia dah dekat atas. Tak menarik untuk kita cari peluang buy. Okey. Tu untuk AUD USD dan kita tambah lagi kita punya ni. Next adalah NZD USD. NZD USD pun kita cari peluang buy. Kita markingkan dulu level mana kita nak monitor. Sekarang dia dah break. Okay. Saya tak nampak level-level lain lah. Ni tahun bila ni? Ogos. Next adalah di atas saja. Level-level yang terdekat tak ada dan sekejap. Ini bukan Ogos, babe. Ini Ogos 2018. Ni 20. Dah tak, tahun ni punya high dah tak ada dah Kita ada 2019 pun dah tak ada. 2019 bulan 3. Okey. Ini adalah high 2019. Kita dah break another high untuk tahun ni. Okey. Untuk tahun ni kita tak ada lagi resistance ataupun harga terdekat. Semua dah dekat atas dah. Okey. Dan seterusnya dekat sini. Ni support-support dia. Kalau kita cari pun hanya cari peluang buy lah. Okey. Tunggulah kalau dia ada membuat correction. Seperti sama juga macam AUD USD. Kalau dia buat correction yang menarik macam ni ke, barulah seronok untuk saya cari peluang buy. Setakat ni tak ada sinar lagi. Dia tengah naik sekarang. So memang tak ada peluang. Tunggu dia membuat pattern, tengah membuat correction, baru kita masuk. Okay, next AUD USD dah. Kita ada pair apa lagi? AUD CHF. AUD CHF pun kita cari peluang buy. AUD CHF AUD CHF tengah test resistance sekarang. Dan harga pun memang dah dekat atas dah. Kita hanya tunggu dia membuat correction. Setakat ni level-level yang terdekat adalah di sini saja. Dan okey. Ni dia untuk AUD CHF, apa yang boleh kita buat adalah sama juga. Kita kalau nak cari peluang untuk sell, tunggu dia membuat correction. Okey. Tunggu dia membuat correction. Dia mungkin breakout, dah breakout atas high minggu lepas dan kita hanya tunggu dia membuat correction dahulu baru kita membuat keputusan sama ada nak masuk ataupun tidak. Setakat ni AUD CHF tengah ke atas. Okey, Faizal. So ini untuk AUD CHF dan last sekali NZD CHF. NZD CHF.
Okey, NZD Chef pun rasanya okey, NZD Chef ada support resistance yang terdekat lagi. NZD USD dah tak ada dah. Untuk tahun ni dah tak ada. Tinggal tahun 2019 bulan 3. Setakat ni ini adalah level-level yang kita nampak signifikan lah untuk kita lihat. Yang lain dah berjalan. Setakat ni ini yang kita nampak. Apa pun sama juga, kita hanya menunggu dia membuat macam ni, baru kita membuat keputusan untuk buy. Setakat ni tak ada apa-apa yang boleh menggembirakan. Semua dah jalan. Okey, semua dah jalan dan kita hanya menunggu saja. Tak ada peluang apa-apa. Ada tak apa-apa pair yang kita rasa seronok untuk kita lihat sekarang? Setakat ni memang tak nampak apa-apa lagi. Okey, tak nampak apa-apa dan ini sahaja 4 trade idea pada minggu ni mengikut apa yang kita plankan. So kita tunggu, kalau price membuat correction baru kita membuat something. Setakat ni tak ada nampak apa-apa lagi. Macam semua ada impact dengan news, tuan cuba lihat gold. Okey Nazir. Okey, lagi 4 ni kita try lukis-lukis apa pair yang ada. Gold dia tengah reject pada satu kawasan yang kita panggil resistance become support dan kita nampak price gagal untuk tembus bawah 1900. Okey, siapa yang dah sell mungkin boleh lock profit ataupun ambil dahulu sedikit di kawasan sini. Apa pun bergantung kepada apa kita plan awal. Alright, dan jom kita lukislah kejap. Saya lukis dia announce tu je. Terus market react memang market ni sebab benda yang sekarang Wimun, benda sekarang orang tengah tengok ada tak cerita pasal vaksin, ada tak cerita pasal vaksin. Sekali keluar cerita vaksin positif, so memang bergembiralah sebab benda ni dah lama orang menunggu dan apabila keluar news tu yang semakin meyakinkan, melegakan kepada pasaran, teruslah dia react. Okey, ini kita punya support yang paling rendah. Ini support kita yang paling rendah untuk price bermain-main kat sini, ini paling rendah. Okey, dan next untuk dia boleh turun lagi, saya tak pasti sebab ini level yang perlu dia break dan bawah 1900 adalah dia kena test dululah. Kita tengok pada apa price nak buat. Kita tak boleh teka-teka. Apa yang kita nampak sekarang, dia tengah test lah level ni. Kita punya support become resistant tu. Dia reject kat mana tadi pasal terlepas. Terlepas dah lah. Okey, saya pun tak trade di sini. Ni pun kita punya support ada satu sini. Memang situlah. Okey, ni memang ada support kat sini satu. So dia sampai kat kawasan tu dan price terus react. Kalau tunggu habis news, impact dulu rasanya. Impact 1900 reject. Okey Nazir, terima kasih. Tu, ini yang kita nampak tadi direct. So jangan haloba. Siapa yang ada buat plan, ikut plan. Plan apa yang kita rancang. Contoh kita sell kat sini, apa kita rancangkan. Kita sell, dah sell kat sini, kat mana kita punya take profit, kat mana kita punya target TP semua. Okey. So itulah dia. Apa pun sebab ramai juga yang sell. Pas ni korang tengoklah Facebook. Ramai yang alhamdulillah. Okey, ramai yang alhamdulillah, PKP bagus. Alright, tengoklah dekat Facebook. Tadi saya sebelum masuk ni tadi scroll sekejap Facebook. Tengok ramai yang duduk melayan gold, sell gold. Tuan Facebook apa? Muhammad Helmi Izani. Jangan takut, tak ada update chat kat situ. Okey. So, itu sahaja. Ada apa-apa lagi? Minyak. Crude oil tengok minyak pun direct positif $40 buy. $40 minyak. Minyak sekarang ini ada punya trend, dia punya bentuk.
Apa Facebook tadi tuan? Muhammad Helmi Izani. Sekejap Good on. Okey. So ini minyak. Kita punya resistance yang baru break dan ini adalah last kita punya shilling 41.43 itu adalah paling last kita punya harga yang ada. So ini adalah label-label yang kita lihat dan apa benda dia marah ni. Okey, tak boleh buka. Tak boleh buka apa tu minyak. Tengok GJ boleh sell tak? GBP JPY. GBP JPY tengah naik dengan gembira lah. Bukan, ni rasanya investing ni rosak. Ni investing rosak. Okay. Apa pun kita save dululah. Trade. Idea. Ni minggu berapa? 3 Week 3 November. Okay. Dah add. Okay, nanti saya approve. Okay, ni yang tadilah beberapa 1, 3, 4 trade idea kita dan kita cari peluang untuk buy tapi harga dah dekat atas. GBP AUD. Kejap kalau tak boleh ni kita masuk dekat MT4 pula. GBP AUD. Okay, kita buka MT4 lah. GBP AUD. Okay, GBP AUD apa yang kita nampak sekarang, price tengah terjun. Tengah turun ke bawah. Saya ada nampak satu tau, tapi rasanya dah terbang. Euro JPY. GBP AUD GBP AUD kalau kita lihat sekarang buy ni sekarang dia tengah test support. Kita masukkan ni Renko kita masukkan pivot lah. Okey, ada siapa-siapa yang trade menggunakan pivot, apa yang kita nampak dia dah support satu, tengah dekat kawasan support lah sekarang ni. Dan dia dah break low sini. Low minggu lepas. Kita tengok low hari Jumaat hari tu. Dan harga yang lain kita tak ada lagi selain daripada bulan Oktober yang lepas. Ni sekarang ini adalah support yang paling dekat lah yang kita ada. Maksudnya S3 ataupun support ketiga ni adalah support yang paling kukuh lah untuk sekarang. Itulah price nak test dekat situ. Okey, tu untuk GBP AUD. GBP AUD kalau siapa yang cari peluang untuk buy, hati-hati sebab trend dia sekarang ini adalah ke atas dan price ni gagal tembus sini dan dia break sini dan kita nampak ada lower low punya sequence. Okey, lower low, lower high, lower low, lower high dan sekarang kita nak lihat trend dia tengah jelas dalam keadaan ke bawah, tengah menurun. So kalau siapa-siapa nak cari peluang sell, hati-hati sebab dia bukan sell hati-hati, maksud siapa nak cari peluang buy, hati-hati sebab trend sekarang, trend yang apa kata trend untuk jangka masa pendek ni adalah ke bawah untuk GBP AUD. Okey. Apa pun kalau nak cari sell cantik, tunggu dia bounce mana-mana, naik dulu, lepas tu baru kita cari peluang untuk sell. Ni GBP AUD. Okey? Boleh? Alright. So jom kita masuk kepada topik kita pada hari ini. Mengenai support dan juga resistance, bahagian projection. Ini adalah bahagian mana yang kita akan gunakan apa panggil Fibo. Alright? Fibo. Sama ada Fibo retracement, Fibo expansion ataupun bahagian extension di Fibo retracement. Okey, ada dua Fibo yang kita akan gunakan. Okey, dalam bahagian projection, jom kita go through pada slide. Siri Fibonacci, nisbah emas, golden ratio, Fibonacci untuk support dan juga Fibonacci untuk resistance. Alright.
Dia dicipta oleh Leonardo Fibonacci. Beliau merupakan orang yang pertama memperkenalkan sistem angka dalam di Eropah. Beliau mencipta siri Fibonacci yang terkenal. Ni Fibonacci dia punya permainan adalah macam ni. Golden ratio yang kita dapat tu adalah daripada sequence of numbers. Okey. 0 campur 1 dapat 1, 1 campur 1 dapat 2, 2 campur 1 dapat 3. So hasil tambah semua sekali tu membuatkan dia unik. Sebab apa? Sebab contohnya kalau kita bahagikan nombor yang kecil, bahagikan nombor yang besar, kita akan dapat yang ini. Bahagian retracement. Okey, 0.618, 89 bahagi 144 dapat 0.618. Okey, kalau kita bahagikan, yang ini selang satu 55 bahagi 89. Okey, 89 bahagi 144. 144 bahagi 233. Dia selang satu dia, maksudnya sebelah-sebelah. Kalau dia selang macam ni, 233 bahagi dengan 144 bahagi dengan 377, selangkan satu, kita akan dapat lagi kecil, 0.382. Ada juga dalam level-level Fibo tu. 89 bahagi dengan 377, dapat juga level Fibo. So, apabila kita dah dapat level Fibo tu, kita pakailah dia. Ni nombor-nombor yang kita ada. Ini bahagian retracement. Okey, bahagian projection pula. Bahagian yang di manakah lebih daripada satu punya bacaan. 1.618, 2.618, 4.236. Yang ini pula adalah kalau kita bahagikan nombor yang besar bahagi yang kecil. 377 bahagi 233. Dapat 1618, 377 bahagi 144, 2.618 dan 4.236. Okey, ini adalah nombor-nombor daripada Fibo. Alright, golden ratio pula, apa yang dikatakan golden ratio? Untuk setiap garis kita mempunyai satu titik yang unik yang membahagikan garis tersebut. Contohnya kita ada macam ni lah. Ada satu dan kita ambil 2/3 daripada ni. A campur B, tak pun kita bagilah mana-mana titik. A campur B, okey. A campur B, lepas tu kita bahagikan. A bahagi dengan hasil tambah ni. So kita akan dapat 0.618. Okey. Itu antara apa yang kita panggil sebagai golden ratio. Hasil bahagi ini kita panggil sebagai nisbah emas, ditunjukkan dalam huruf pi Greek. Okey. Dan kita teruskan lingkaran segi empat tepat emas pula. Ini pun sama. Dia bahagikan, semua sekali bahagikan kepada dua, bahagikan dua kepada kedua, semua sekali akan dapat ratio-ratio yang agak unik. Bahagi, semua sekali bahagikan, kita akan dapat ratio yang amat-amat menarik. Okey, dapatlah bentuk macam ni. Pi dalam alam semula jadi, ni dia. Alright, ada bentuk-bentuk macam ni. Ni pi punya bentuk. Dahan, akar, dekat cengkerang, dekat wave, dekat air, semua ada. Pi boleh ditemui dalam ruang angkasa. Galaksi terbentuk mengikut corak lingkaran emas. Dalam badan manusia, setiap manusia pun memang dijadikan dengan sempurna. Setiap level badan kita adalah ratio yang perfect. Sehingga kan DNA kita terbentuk daripada segi empat sama. Ni. DNA kita pun lawa dia punya bentuk. Okey, pi berada di sekeliling kita. Anda rasa kita tak dapat menjumpai dalam pasaran kewangan hingga mencari sokongan dari tangan pada nisbah Fibonacci. Okey. Ni contoh macam mana kita nak tarik tarik Fibo. Okey, sebagai contoh, kita ada all time low, all time high. Okey, kita tahu selepas dia naik dia akan turun. Dia turun sejauh mana tu yang kita tahu. Okey, itu yang ada 23.6, 38.2, 61.8. Nisbah-nisbah ni lah kemungkinan besar harga tu akan membuat sesuatu di kawasan tersebut. Okey. Contoh harga ni naik, dia turun sekejap sampai ke 23.6 dan dia naik semula. Okey, ini adalah support dalam kita menggunakan level Fibo. Okey, boleh?
So kita tahu kat mana price tu akan membuat sesuatu akan react. Dan ini pula Fibonacci rintangan ketika uptrend. Contoh, macam mana kita harga tengah kat bawah ni. Kalau dia duduk kat atas, okay, bahagian projection. Ini kita nak menggunakan bahagian projection. Wajib tarik daripada kiri, all time high, ke dasar. Maksudnya, ke dasar yang latest dalam yang terdekat ni. So, kalau contoh kita ada buy dekat sini, kita nak buy sampai mana? Okay, ini dia. Rintangan 1, rintangan 2 dan rintangan 3. 161.8, 261.8, 423.6. Okey, ini yang kita jangkakan dekat mana harga tu akan pergi. Tarik daripada kiri ke kanan. Alright, ni price ni reject kepada 161.8 dan dia test balik semula 261.8 dan seterusnya. Fibonacci rintangan ketika downtrend macam mana pula? Ni harga tengah dalam keadaan menurun. Okey, tengah dalam keadaan menurun. So kita gunakan konsep yang sama iaitu konsep retracement punya Fibo. Price akan naik sekejap, sampai mana sekejap tu dia naik. Daripada harga daripada kiri ke kanan dan price naik reject 23.6 dan dia akan meneruskan perjalanan dia semula sama ada 23.6, 38.2 ataupun 61.8. Okey, ini adalah nisbah-nisbah yang terbaik. Okey, boleh? 0.5, 0.5 kat tengah ni ada juga. Tunjukkan di MT4 kejap. Sekejap lagi kita akan tunjukkan di MT4. Ini Fibonacci untuk sokongan support ketika downtrend. Macam mana kita lukis support pula? Price tengah turun. So kita tarik daripada all time low ke puncak sini. Okey, daripada kiri ke kanan dan kita akan dapat price akan sampai ke sini. Ini adalah bahagian projection. Okey. Sekejap kita tengok ada lagi. Okey, dah habis. So kita akan tengok kepada dalam chart. Rasanya chart rosak. Tengok boleh tak? Okey. Alright. So kita tengok yang ni. Okey. Kita nak main apa dulu Sekejap. Kita tengok satu tak ya, kita tengok gold tadi. Gold tadi macam ada something yang boleh kita lukis-lukis. Okey, cantik. Faham Macam ni. Ni cantik ni. Okey, ni kita nampak ni sebagai satu kawasan low. Yang ini adalah satu kawasan high. Kalau ni kita panggil all time low, yang ini kita panggil all time high. Kita tarik daripada kiri ke kanan. Okey, tarik daripada kiri ke kanan. So, kita nak tahu harga ni dah turun. Sekarang dia tengah trend dia tengah menaik. Tengah turun. Dia turun sampai mana? Selagi dia tak lepas ini, kita anggap dia sebagai retrace. Dia tengah membuat correction, tengah retrace sekejap. Kalau dia retrace sekejap tu sampai mana? Okey, jom kita. Inilah function Fibo retracement. Tarik pada low sini sampai ke high sini. Sampai ke high tadi sampai ke high sini. So kita nampak harga betul-betul dia sampai ke 0.618. Bolehlah dikategorikan sampai, dan sekarang dia tengah bermain di sekitar 0.5 ataupun 50%. Maksudnya 50% dia turun ataupun 61.8% dia turun ataupun 38.2% dia turun. So inilah level-level yang kita lihat. Sama ada kat sini ataupun kat sini ataupun kat sini. Okey. Sekarang candle pukul 9 belum tutup. Kita tengok candle tu close macam mana. Adakah dia close break 0.5 ataupun dia break 0.618 ataupun dia reject 0.618. Kalau dia reject kawasan 0.618, contohlah dia reject dia close candle macam ni, next candle amat penting. Okey, next candle amat penting. Ada tak candle-candle yang menunjukkan dia nak naik? Yang itu yang kita lihat. Okey, yang itu yang kita akan lihat. Boleh? Boleh So ini adalah bahagian retracement. Dekat mana price tu akan membuat penurunan, dekat 0.5 ke, dekat 0.382 ke ataupun dekat 0.618.
Itu benda yang kita lihat. Boleh Nazir? So, inilah kita akan lihat di kawasan di level-level ini. Level-level Fibo retracement. Okey, boleh? Dapat ini untuk goal. Okey? Dan sekarang, let's say lah, kita cakap, dia dah betul lah, dia dah turun dekat 0.618 ataupun 0.5. Kalau contohnya kita buy, dekat mana kita nak teka, dia akan pergi. Sampai mana? Sampai mana kalau contohnya dia tembus ni, sampai mana dia akan pergi ke atas ni? Okey, dekat atas ni sampai mana? Sekarang kita nak tahu sampai mana dia akan pergi. Dan kita akan menggunakan, sekejap ni kita delete. Dan contohnya kita cakap, price akan pergi atas lagi, tinggi lagi. Sampai tinggi mana dia pergi? Waktu itulah kita gunakan Fibo retracement juga, boleh gunakan. Tapi Fibo retracement kita akan pakai, ini paling tinggi, ini adalah sekarang. So kita tarik pada sini, sampai ke low ni. Okay, sampai ke low sini. Okay, sampai ke low sini, kita nak menjangkakan ke mana harga tu akan pergi. Sama ada sampai ke 1.618 ataupun sampai ke 2.618 ataupun sampai ke 3.618. Itu adalah target kita. Contoh dia reject lah kawasan ni tadi. Dan kita cakap, kalau aku buy, sampai mana target aku? Takkanlah sampai bila-bila. So, TP kita letak kat mana? Kat sini 1, kat sini 2. Itulah kawasan-kawasan yang kita boleh target. Kat sini 3. So, terpulang. Kat mana kita target? Alright? Ini adalah bahagian extension dia. Bahagian extend. Menggunakan Fibo retracement juga, tapi bahagian extension. Tarik pada high ke low. Daripada kiri ke kanan. Bahagian extension. Menggunakan Fibo retracement juga. Boleh? Boleh yang ni? Ada apa-apa soalan? Nanti saya akan terangkan lagi. Boleh? Alright. Sekarang macam mana kita cakap? Kita ni nak tahu kalau harga tu naik sampai ke maksimum, kita nak menggunakan Fibo expansion pula. Okey, sekarang kita nak gunakan bahagian nak gunakan Fibo expansion. Dalam investing, dia nama Fibo expansion tu adalah trend based Fibo extension. Okey. Trend based Fibo extension. Kalau dalam MT4, Fibo expansion. Boleh check reversal area, boleh ke guna Fibo? Boleh. Boleh. Untuk tengok level-level tu kita boleh gunakan. Okey. Let's say lah. Sekejap kita tunjukkan satu contoh yang simple lah. Big pair lah. Okey. Ni sebagai contoh, tak payah, kita kosongkan chat je lah. Okey. Sebagai contoh kita cakap, rasa-rasanya kita nak pakai Fibo expansion. Macam mana condition dia? Condition untuk kita pakai Fibo expansion, kita ada ni contoh, kita ada satu kaki, kita ada dua kaki. Okey. Apabila kita ada dua kaki, kita boleh menjangkakan ke manakah hala tuju wave yang ketiga ni. Ni ada wave 1, ada wave 2. Ataupun satu kaki, dua kaki. Okey? Dan sekarang, kalau kita cari peluang buy dekat sini, sampai mana harga tu akan pergi. So, kita akan menggunakan Fibo yang ni, trend based Fibo extension. Tarik daripada sini, ke atas sini, sampai ke kaki yang sebelah lagi. So, kita ada level-level ni. Dan, apa yang kita menjangkakan, yang ketiga ni, kita boleh menjangkakan sampai 1 ataupun sampai ke sini ataupun sampai ke sini. Okey? Berdasarkan daripada dua info, daripada dua kaki yang kita ada, wave 1, wave 2, kita nak menjangkakan ke manakah hala tuju dia. At least mesti melepasi 1
Okey, mesti melepasi satu ataupun mesti melepasi satu lah. Baru kita boleh jangkakan sama ada sini ataupun atas ni. Okey? Contoh let's say kita letak atas ni Dan kalau dalam kita punya marking, wave punya marking, kita boleh markingkan sini A kosong, sini A, ni wave 1, ni wave 2 dan sini adalah wave 3. Okey? Boleh? Ni dia A, B, C. So kita tarik daripada low sini, apabila ada dua kaki, satu kaki, dua kaki, baru kita boleh menjangkakan dekat mana C kita. Boleh? Baik. Nazir, Atif? Tu dia. Faham ada 3 fibo. Sebenarnya dua jenis fibo tapi ada bahagian extend dan juga reversal dan juga satu lagi bahagian expansion. Okey, boleh? Tengok satu yang real punya. Real Sekejap tengok. Cat rosak. Cat rosak. Apa ni? Investing rosak. Kita buka ni lah pula. Kita buka ni lah. Ni GBP AUD tadi siapa tanya byte byte. Kalau nak cari buy seram sebab trend dia tengah ke bawah. Kalau sell okey. Tunggulah. Okey. Ni GJ. Let's say lah kita nampak ni 1 2 3. Okey, nak teka 3 sampai mana? Ni kita teka ni. GBP JPY sampai mana? Kita kosongkan semua sekali. Okey, ni wave 1, wave 2, wave 3. Let's say lah kita anggap yang tu. Right? Ni zigzag yang ni Ni 1 2 dan kita teka ketiga dia sampai mana. Okey, kita boleh menggunakan Fibo, buka dekat insert, Fibo, expansion. Kaki satu sini sampai ke kaki atas ni. So yang sebelah sini, okay. Yang ni kita letak kat kaki sini. Okey, nampak ni. Ni level 1, 100%. Yang ini adalah 161.8. Okey, sekarang dia dah betul-betul 100%. 100% punya level. Tapi dia dah break everything dah break everything. Mungkin ini bukan lagi correction, ini adalah trend. Alright. Trend ke atas. Dah start ke atas. Okey, boleh? Mungkin ini 1, 2, 3. Jalanan ketiga, ini adalah 1, 2, 3. Ini perjalanan ke wave ke atas lah. Maksudnya trend dia dah break sini. Mungkin perjalanan dia ke atas. Dah sampai 100%. Okey, dah sampai ke 100% sekarang. Okey. So kita tengok ke manakah hala tuju dia. Dah sampai 100% untuk GBP JPY. Okey, ada apa-apa soalan setakat ni? Boleh ke jadikan teknik? Boleh kalau kita faham cara penggunaan dia. Nak gunakan teknik ke apa ke? Tak ada masalah. Alright. Ada apa-apa soalan setakat ni? CAT JPY. CAT JPY. Okey, contoh CAT JPY macam jelas ni. 1, 2. Okey. Alright, so kalau kita tarik Fibo sini. Okey. Alright. So dah sampai 100% CAT JPY. Dia dah sampai CAT JPY 100%. Juli lukis ke bawah. Boleh ke lagi? Sekejap CAT JPY. Dia dah break 4. Sini. Sekejap.
1, 2, 3, 4 sini. Ada dia lukis diagonal ke? Kejap saya akan tengok ada lukis diagonal ke. Okey, 1, 2, 3. Dia ada lukis diagonal ni lah. Ni ikut diagonal. 1, 2, 3, 4, 5. So kalau contohnya ada diagonal kat JPY, kejap ni B, CA, B, C ada satu ke bawah lagi. 1, 2, 3. Ni 3 dia pendek. So 1 mungkin ini adalah leading diagonal. Untuk ni mungkin tengok salah dia, salah bukan salah ni. Maksudnya terbatalnya counting ni apabila price melepasi atas ni. Ni mungkin boleh valid lagi. 4 ni kita akan tukarkan, shiftkan dia ke sebelah kanan. Atas lagi sebab dia dah break atas ni. So mungkin ini adalah A, B, C. Okey. A, B, C dia sama macam yang kita buat ni. A, B, C. Alright. C atas sini. Tapi sekarang ni ini tak ada petanda dia sebagai wave 5. So mungkin nanti akan ada gini dan ada satu lagi ke atas. Okey, ada satu lagi ke atas. Okey hati? Dia turun sekejap. Dia turun gili-gili kejap. Lepas tu ada satu kenaikan ke atas. Lepas tu kita akan jumpa divergent. Divergent dekat sini. Antara puncak ni dan puncak ni kita jumpa divergent. So dekat situ barulah nampaknya perjalanan yang tadi mana ni? Yang ini, perjalanan dia ke bawah tu mungkin berterusan. Mungkin boleh diteruskan. Perjalanan mana? Yang ni. Untuk ni kan C yang Zuli buat bawah ni kan. Mungkin perjalanan dia ke bawah sini mungkin boleh diteruskan. Okey? Mungkin boleh terus lagi lah. Boleh. So ini asal macam kemas pula dia punya ni. Dia guna apa ni? Trading view. Kemas pula dia guna ni. Boleh? So kita dah sampai ke penghujung. Ada apa-apa soalan setakat ni? Setakat ni B dia terbatal apabila dia tembus atas ni lah. Dia tembus atas B ni terbatal lah. Setakat ni C ni masih valid. Selagi yang ni lah macam ni. Ni A, B, C. Alright. A, B, C. Accept Facebook. Okey, nanti saya accept. Alright. Semua sekali terima kasih. Dan berjumpa lagi kita pada esok. Duduk rumah je sekarang ni. Tak ada ke mana. So, duduk rumah, kita jaga diri kita sendiri. Dan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera semua. Atih, terima kasih. Bat, thank you Bat. Nazir, thank you. Atih. Atih dah. Wimun. Terima kasih Kian. Thank you. Faizal. Palani. Haikal. Thank you. Dan Juli punya webinar rasanya dah boleh log in. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bye-bye.